Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 April bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Jual mercun tanpa lesen 15 ditahan. Juga dibebas awal, banduan terharu sambut Lebaran dengan keluarga. Polis Kedah menahan 15 individu selepas didapati menjual bunga api dan mercun tanpa lesen atau permit di negeri itu. Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, pemeriksaan dan tangkapan itu membabitkan 5 daerah. Tangkapan itu dibuat hasil operasi membabitkan pegawai dan anggota unit penguatkuasa cawangan lesen dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah sejak 28 Mac lalu. Kesemua yang ditahan berusia 30 hingga 45 tahun dengan tangkapan mercun melibatkan nilai RM53,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 7 tahun atau denda RM7,000 atau keduanya sekali. Dalam pada itu, Polis Kedah menerima sebanyak 152 permohonan menjual bunga api dan mercun sejak awal Ramadan. Katanya daripada jumlah itu, sebanyak 126 permohonan diluluskan dan selebihnya ditolak. Antara punca permohonan ditolak adalah permohonan gagal melepasi tapisan ditetapkan seperti mempunyai rekod jenayah, tiada surat sokongan daripada agensi lain dan lokasi penjualan tidak sesuai. Serta ada juga melanggar syarat ditetapkan seperti berniaga secara dalam talian dan melebihi had simpanan ditetapkan. Setakat ni kita kawal dan ada tim-tim pemantau di pasar-pasar malam, di kawasan tempat bazar-bazar Ramadan dan sebagainya. So kita akan pastikan bahawa hanya bunga api ataupun yang dibenarkan ataupun yang diluluskan sahaja untuk dijual. Dan mereka yang menjual itu mesti ada lesen. Kalau tidak ada lesen, kita akan ambil tindakan dan buat rampasan. Beliau berkata demikian selepas meninjau laluan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand dan menyampaikan bakul rahmah raya kepada pegawai dan anggota di Bukit Kayu Hitam pada Rabu. Mengulas lanjut, beliau berkata kebenaran menjual mercun dan bunga api masih tertakluk kepada Akta Bahan Letupan 1957, Akta 207. Katanya ia tidak bermakna bunga api dan mercun itu boleh dijual secara bebas, cuma kelonggaran diberikan Kementerian Dalam Negeri KDN melalui kelulusan dasar bagi mengimport, menyimpan dan berniaga untuk jualan umum sempena musim perayaan. Sementara itu katanya setakat ini Polis Kedah masih belum menerima sebarang laporan tentang insiden tidak diingini akibat bermain mercun dan bunga api di negeri ini. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang awam bahawa bermain atau membakar mercun yang dilarang adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 3/5 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1995. Dan jika sabit kesalahan, boleh dipenjara tidak lebih sebulan atau denda sehingga RM100 atau keduanya sekali. Seorang banduan melahirkan rasa syukur apabila dapat menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Lebih istimewa, dia dapat memangku anak bongsunya yang berusia 4 bulan. Hanya mahu dikenali sebagai Uji, lelaki berusia 42 tahun itu dimasukkan ke penjara pada Oktober tahun lalu atas kesalahan memiliki dadah. Ketika itu, isterinya sedang sarat mengandung anak keempat dengan usia kandungan 8 bulan. Justru kesempatan memangku anak bongsunya itu setelah dibebaskan amat bermakna buatnya. Tengok dah tapi tak ada pergi. Sekali je main melawak. Jadi apa perasaan bila boleh pergi? Syukur, saya amat gembira. Banyak-banyak terima kasih sama pada J dapat beraya dengan anak isteri.
Menurutnya, dia sepatutnya dibebaskan pada 13 Mei depan. Namun menerusi program pelepasan banduan secara lesen PBSL, dia dibebaskan lebih awal tetapi akan dipantau oleh pegawai parol. Sementara itu, isterinya berkata dia bersyukur apabila suaminya dibebaskan lebih awal dan dapat menyambut Syawal bersama mereka sekeluarga di rumah. Kita macam biarlah kita bui dia betul kesalahan dia tu. Harap-harap dia tak buat dah. Dia berkata demikian ketika ditemui dalam Majlis Pelepasan Banduan secara lesen PBSL Ihsan Madani, kepulangan yang dinanti sempena Aidilfitri 2023 peringkat Pusat Koreksional Machang di Machang hari ini. Terdahulu majlis berkenaan disempurnakan oleh Pengarah Pusat Koreksional Machang, penolong kanan Komisioner PKK Muhammad Nasir Yusof. Muhammad Nasir dalam sidang media selepas itu berkata, seramai 25 banduan yang menjalani hukuman penjara kurang dari tempoh setahun diberikan PBSL sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Katanya PBSL adalah satu alternatif peluang kedua dan juga keistimewaan yang diberikan kepada banduan yang layak selepas melalui beberapa tapisan dan kriteria yang ditetapkan. Tempoh yang diberi itu pun merupakan tempoh yang terbaik untuk banduan itu membiasakan diri di luar. So pengulangan jenayah dia panggil istilah residivis tu memang total kosong dia. Alhamdulillah untuk PBSL. Alhamdulillah lah. So merupakan inisiatif jabatan dalam mencapai 2/3 dalam tahun 2030 nanti. Maknanya 2/3 nanti tahun 2030 ni 2/3 banduan ni berada di dalam masyarakat. Sepanjang tahun lalu, seramai 607 banduan di Pusat Koreksional Machang diberikan PBSL. Manakala dalam tempoh Januari sehingga April tahun ini, seramai 275 banduan memperoleh PBSL. Marilah kita bersama-sama menginfakkan sebahagian rezeki kepada pembangunan kompleks pendidikan Al-Ummah di Ipoh, Perak yang bakal melahirkan generasi khairah ummah. Semoga 10 malam terakhir Ramadan ini lebih bermakna. Baik, kerajaan menanggung kira-kira 93 juta ringgit bagi pemberian tol rahmah percuma kepada pengguna lebuh raya selama 4 hari yang bermula hari ini. Inisiatif yang membabitkan 33 lebuh raya utama negara adalah satu daripada aspirasi Madani untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jumlah itu adalah anggaran awal oleh Pejabat Belanjawan Negara untuk dibayar kepada konsesi yang terlibat. Pemberian tol rahmah tambahnya dianggap sebagai duit raya dan ia sebahagian daripada duit rakyat yang dikembalikan semula kepada rakyat bagi memberikan peluang kepada pengguna lebuh raya balik ke kampung halaman atau menziarahi keluarga sempena Aidilfitri. Baik, selepas ini 2,000 asnaf kota disantuni. Marilah kita mengimarahkan 10 malam terakhir Ramadan tahun ini dengan berinfak kepada pembinaan Musallah Ar-Raudah di Beserah Kuantan. Semoga menjadi saham kita di akhirat kelak. Baik, pengguna lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan lebuh raya Pantai Timur 1 LPT1 dijangka meningkat sebanyak 300,000 kenderaan. Peningkatan berlaku susulan orang ramai sudah mula pulang ke kampung sempena Hari Raya Aidilfitri yang berbaki beberapa hari sahaja lagi. Dan untuk mengetahui situasi trafik lebuh raya KLK dan juga LPT1, kita bersama wartawan Izzah Faisal yang kini berada di Plaza Tol Gombak. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Alhamdulillah sekarang ini seperti mana yang dapat anda lihat, saya berada di hadapan Plaza Tol Gombak dan di belakang saya ini dapat anda lihat bahawa pergerakan kenderaan perlahan bermula pada pukul 7.30 petang tadi lagi sebenarnya.
dan boleh saya gambarkan sedikit sesak keadaan trafik di Plaza Tol Gombak ini yang mana akan menghala ke KLK dan juga LPT1 untuk ke negeri-negeri pantai timur. Dan ia susulan juga berikutan daripada sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga cuti sekolah yang diumumkan lebih awal, sekaligus berikutan daripada tol percuma yang diberikan, dan tol-tol juga dibuka semua lorong, juga berlaku pertambahan lorong untuk tol-tol tambahan, dan setakat ini dimaklumkan oleh pihak Anir Berhad tidak ada berlaku sebarang insiden yang tidak diingini seperti kemalangan dan sebagainya. Dan pada hari kebiasaan dimaklumkan lebuh raya menghala ke KLK dan juga LPT1 mencecah sehingga 80,000 kenderaan sahaja sehari. Namun berbeza pada hari ini mungkin dijangka sehingga 300,000 buah kenderaan berikutan pada orang ramai sudah mula pulang ke kampung untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan untuk rekod pengetahuan orang ramai juga, daripada pukul 12.30 malam hingga pukul 5 petang tadi, Anir ada memaklumkan KLK, lebuh raya KLK dianggarkan sehingga 118,000 buah kenderaan, 118,583 buah kenderaan, dan LPT1 dianggarkan sebanyak 56,973 buah kenderaan melalui jalan ini setakat pukul 5 petang tadi. Dan cuaca agak baik, tiada kemalangan berlaku, dan dinasihatkan juga kepada anda untuk periksa kenderaan anda terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan dan merancang perjalanan anda. Saya kira sampai di sini saja lintas langsung dari Plaza Tol Gombak. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Baik, terima kasih Khadijah Faisal live dari Plaza Tol Gombak melaporkan tentang perkembangan trafik ke arah Pantai Timur. Baik, laporan seterusnya, satukan ummah dengan ilmu yang menjadi tema saluran TV Islamik Tanah Air, TV Al-Hijrah pada tahun 1444 Hijrah melengkapi konsep membangun Malaysia Madani yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia diterjemah melalui pelbagai program di saluran TV berkenaan yang meliputi pelbagai genre, konsep dan persembahan. Menurut Pengurus Penjenamaan dan Kajian Pengguna TV Al-Hijrah, Zulkarnain Mokhtar, antara program yang diterbitkan adalah program Cinta Ilmu yang bersiaran setiap Isnin hingga Rabu yang membawakan tema Islam, Iman dan Ihsan. Menurut prinsip Malaysia Madani, Ihsan itu sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan. Prinsip itu diangkat melalui program Cinta Ilmu, Ihsan bersiaran setiap Rabu jam 7.30 malam dengan mengupas tentang nilai-nilai murni dalam masyarakat seperti bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, sebuah lagi program mingguan terbitan TV Al-Hijrah, Mata Hati Madani, telah disiarkan sejak 26 Mac lalu, menampilkan Datuk Profesor Dr. Muhayya Muhammad sebagai panel diskusi utama bersama hos Abu Talib Husin. Program ini meneroka dan mengaplikasi formula rahsia kehidupan dan elemen madani demi memiliki perjalanan hidup yang lancar dan tenang. Jelas Zulkarnain lagi, selain menggerakkan pelbagai inisiatif dan program yang seiring falsafah Malaysia Madani, TV Al-Hijrah sebagai salah sebuah agensi agama Islam di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama turut berperanan menyokong gagasan Al-Falah yang diilhamkan Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Program-program berita dan hal ehwal semasa di TV Al-Hijrah berperanan menjadi suara kerajaan persekutuan kepada masyarakat dalam memperjelas dasar-dasar, kempen-kempen dan inisiatif yang digerakkan. Selain mengupas isu rakyat, TV Al-Hijrah juga membawakan tetamu undangan di studio untuk program Bual Bicara bagi memperjelas kefahaman tentang inisiatif, dasar dan aspirasi kerajaan yang memerintah. Selain berita Al-Hijrah yang memaparkan liputan-liputan harian, program kerajaan dan laporan-laporan khas, program Bual Bicara seperti analisis dan 60 minit bersama turut menjadi platform diskusi isu-isu semasa masyarakat, merangkumi aspek kesihatan, pendidikan, alam sekitar, masalah sosial dan sebagainya. Program 60 minit bersama pada 11 Februari lalu pernah menjemput pengarah Institut Pemikiran Islam Antarabangsa Timur dan Asia Tenggara, Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin, bagi membincangkan topik Malaysia Madani, Wadah Kemajuan Negara. Sementara itu, pengurusi TV Al-Hijrah Muhammad Khair Ngadirun berkata, perbincangan bersama pengurusan dan unit kandungan telah dan akan diadakan secara berkala bagi memastikan matlamat TV Al-Hijrah sebagai sebuah penyiar yang mendidik, menghibur dan menyatupadukan ummah dapat dilaksana seiring melengkapi 6 prinsip Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat,
keyakinan dan ihsan. Menurut beliau, TV Al-Hijrah sentiasa berusaha untuk menyediakan kandungan berilmiah serta menyokong dasar-dasar kerajaan melalui program-program bersesuaian. Tambah Muhammad Khair, Falsafah Malaysia Madani akan dikembangkan di TV Al-Hijrah dan selain turut memastikan program Al-Falah di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan terus disebarluaskan. Zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Al-Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 saja untuk setiap naskah dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah dan menjadi asbab kita ke syurganya. 2,000 golongan asnaf kota disantuni menerusi program Kembara Ramadan Mawib yang bermula sejak 8 April lalu. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata pihaknya telah memperuntukkan sejumlah nilai yang besar bagi membantu golongan memerlukan sepanjang Ramadan dan Aidilfitri pada tahun ini. Jelas Tan Sri Dr. Muhammad Daud, program penutup Kembara Ramadan Mawib itu merupakan salah satu inisiatif yang dianjurkan Yayasan Prihatin Nasional Prihatin dan Pertubuhan Harapan Indah Ampang Selangor Perhias dalam melaksanakan aktiviti sepanjang Ramadan melalui pembiayaan Mawib. Mawib telah menyediakan peruntukan sebanyak 350,000 untuk fokus kepada pemberian satu set pakaian Hari Raya lengkap dengan butang, samping dan sebagainya, dan juga Yayasan Prihatin juga menyediakan bantuan duit Hari Raya kepada hampir 2,000 orang 2,000 orang penerima. Dan dalam konteks Mawib, ini adalah sebahagian daripada peruntukan yang besar untuk bulan Ramadan dan Syawal. Kita telah peruntukkan sebanyak 77 juta kesemuanya dalam pelbagai bentuk sumbangan untuk memberikan makna kepada Ramadan, memberikan makna kepada semangat sama-sama kita susah, sama-sama kita senang dalam apa yang kita ada yang disumbangkan oleh pembayar-pembayar zakat di PPZ Mawib. Beliau dalam pada itu berharap agar lebih ramai masyarakat Islam melaksanakan tanggungjawab berzakat serta tampil memberikan infak dan bantuan dalam usaha membantu meringankan beban dan kesusahan yang ditanggung golongan yang kurang bernasib baik. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Prihatin Datuk Muhammad Aizuddin Ghazali berkata, pihaknya bersama Mawib memberi tumpuan khusus kepada golongan sasar, terutama mereka yang kurang menerima bantuan. Apa yang kami lihat ni sebab kali ni kami pergi betul-betul kepada golongan sasar. Aku masuk golongan sasar tu sebab kami pergi setiap rumah-rumah anak yatim, pusat tahfiz, rumah kebajikan orang tua, OKU, yang mana kalau kita tengok bulan Ramadan ni kebanyakannya pusat kebajikan ni telah disantuni oleh ramai GLC, korporat-korporat. Cuma kami ni mencari ruang-ruang yang jarang ditemui oleh mereka. Apa kita pergi, yang bila kita tengok database tu, kita pun bekerjasama dengan Mawib, kita tengok mana yang kita nak santuni. Jadi bila kita lihat peluang yang ada ni, kita pergi kepada mereka yang kurang menerima bantuan. Terdahulu, Majlis Penutup Kembara Ramadan Mawib disempurnakan pengerusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Pada majlis itu, lebih 500 individu terdiri daripada anak-anak yatim, pelajar tahfiz, ibu tunggal, orang kurang upaya, warga emas dan penduduk asnaf di Perumahan Awam Sri Kota Bandar Tun Razak Kuala Lumpur menerima bantuan kelengkapan baju raya, hamper raya dan wang tunai. Yayasan Ad-Din ingin mengajak seluruh umat Islam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berinfak kepada pembangunan dan operasi Yayasan Ad-Din yang giat melahirkan generasi hufaz di Malaysia. Satu rumah, satu hafiz. Menelusuri 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, umat Islam diseru untuk terus melipat gandakan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang dilakukan di bulan mulia ini lebih sempurna dengan menginfakkan harta ke jalan yang benar. Justru penduduk di Iskandar Puteri memohon keikhlasan orang ramai untuk menderma terhadap projek pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu.
Pengerusi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Muhammad Zaki Mar Esa berkata, penduduk menanti lebih 10 tahun untuk mempunyai sebuah masjid yang serba lengkap dan kondusif. Katanya ketika ini, para jemaah terpaksa menggunakan premis sewaan untuk menunaikan solat 5 waktu selain menjalankan aktiviti ibadah lain. Jelas beliau, situasi itu menuntut perhatian ramai untuk sama-sama menyumbang terhadap usaha membangunkan rumah Allah itu. Kalau kita mula pada Mei 2023, makna kita akan siap sepenuhnya pada akhir 2024. Lebih kurang pengakhiran 2024. Kalau dananya masuk dengan lancar dan tidak ada pertangguhan projek, maka insya-Allah kita sangat-sangat berharap 2024 akhir tahun kita dapat bersolat di dalam sebuah masjid yang kami semua idamkan. Katanya kira-kira 5.3 juta ringgit masih diperlukan untuk meneruskan kerja-kerja pembinaan masjid berkenaan, manakala 3.6 juta ringgit berjaya dikumpulkan hasil sumbangan orang ramai setakat ini. Pembinaan masjid itu turut mendapat sokongan penuh pemimpin setempat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah, saya akan bekerjasama dengan pengurusi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Nusa Bayu ini supaya hajat dan kehendak penduduk untuk terbinanya satu masjid yang indah ini dapat terbina di kawasan ini. Dan kita akan berusaha dengan sedaya upaya. Jadi walaupun pihak pengurusan mengenai media dan masa, kita atas kapasiti sebagai adun, saya akan juga rujuk kepada Timbalan Perdana Menteri dengan agensi-agensi dan rakan-rakan korporat yang JSC yang ada di kawasan Kota Iskandar ini untuk menyumbang dan memberi impak untuk pembinaan masjid di kawasan Nusa Bayu ini. Walaupun kita masih lagi kekurangan dana hampir dalam lebih 2 juta, saya percaya usaha dan sumbangan daripada semua pihak, sama ada dalam Johor ataupun luar Johor, bahkan luar daripada Malaysia, akan dapat membantu sama-sama membina sebuah masjid yang menjadi idaman penduduk di sini, yang memang tidak ada pun masjid di kawasan sekitar lebih daripada, saya ingat, radius 5 km kot. Jadi memerlukan sangat satu tempat pusat ibadat, pusat aktiviti untuk orang-orang yang beragama Islam. Masjid Taman Nusa Bayu bakal menampung kapasiti 1,000 jemaah sekaligus memenuhi keperluan umat Islam dari Taman Nusa Bayu, Taman Nusantara Prima, Taman RMJ Nusa Bayu dan Apartmen Bayu Angkasa. Sumbangan boleh disalurkan kepada akaun bank tertera atau hubungi talian 019 770 1085 untuk maklumat lanjut. Bumi Yaman memerlukan bantuan kita. Ayuh berikan mereka sinar harapan baru dengan berinfak kepada kasih insan yang menjalankan misi kemanusiaan di sana. 10 malam terakhir Ramadan kita pasti lebih bermakna dengan bersedekah. Baik, menyusul seketika nanti, keganasan Israel belum berhenti. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita melakukan infak dan sedekah pada 10 malam terakhir ini. Jom sama-sama berinfak bagi menyiapkan Pondok Moden Tafiz Al-Banna yang bakal melahirkan ribuan generasi Al-Quran. Israel tidak membenarkan rakyat Palestin mengakhiri bulan Ramadan dengan tenang apabila terus bertindak ganas ke atas umat Islam yang dijajah. Semalam 7 rakyat Palestin ditembak Israel dalam satu serangan di tebing barat. Mangsa yang ditembak mengalami kecederaan dan kini sedang dirawat di hospital di tebing barat dan Jenin. Serangan penjajah itu dibuat ketika Zionis melakukan serbuan dan tiada butiran lanjut berhubung tindakan itu. Serbuan berlaku ketika keganasan semakin meningkat di tebing barat. Kenyataan terbaru, Israel hanya memaklumkan tenteranya kini beroperasi di kamp pelarian Jenin. Tindakan Israel yang kerap menceroboh kawasan Palestin menyebabkan pertempuran sering berlaku dan telah mengorbankan sekurang-kurangnya 25 rakyat Palestin akibat tindakan itu. Terbinanya Masjid Ar-Rayyan di Syria hasil inisiatif Global Ihsan Relief membolehkan penduduk di situ beribadah dan solat berjamaah. Ia juga melahirkan anak Syria yang boleh membaca Al-Quran. Kebanyakan penduduk di sana adalah 100% buta huruf Al-Quran. Itulah kesan daripada peperangan dan kedaifan kehidupan di sana. Kini, Global Ihsan Relief bercadang membina sebuah lagi masjid baru di Azaz
di sebuah tapak wakaf tanah yang menempatkan hampir 8,000 pelarian dan ia bakal menjadi masjid pertama dibina di kawasan tersebut. Ayuh marilah menyumbang untuk wakaf pembinaan masjid baru di Azaz, Syria bersama Global Ihsan Relief. Biarpun ketika ditindas rejim Zionis, Baitul Maqdis menjadi saksi ketaatan umat Islam Palestin dalam melaksanakan perintah Allah dan merebut ganjaran pada hari-hari akhir bulan mulia ini. Ruang-ruang di Masjidil Aqsa dan Kubah Emas syarat dengan hampir 300,000 jemaah yang turut beribadah sejak siang hari hingga waktu malam bagi mengejar Lailatul Qadar. Biarpun Ramadan di Baitul Maqdis dicemari siri keganasan oleh entiti penjajah dan tentera Zionis, ia bukan penghalang buat ratusan ribu jemaah untuk hadir melaksanakan ibadah sunat dan wajib selain berzikir, bermunajat dan membaca Al-Quran. Baik, jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berinfak. Pada malam-malam akhir Ramadan, Ma'had Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar menyeru seluruh masyarakat untuk berganding bahu bagi menyertai wakaf pembangunan institusi tahfiz yang bakal melahirkan jutaan ilmuwan Islam ini. Semoga Ramadan kita lebih bermakna dengan berinfak. Baik, sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.